pembelian, of course kita tertunggu-tunggu kan keuntungan yang kita jana daripada emas yang kita simpan. Okay, so malam ni kita ada berapa orang ya? Berapa orang kita Najmi malam ni? Tak nampak pula saya ni. Dua, termasuk kita 40 orang lah. 40 orang. Ah, Quite yes. okay lah. Ramai lah tu. Okay. First saya perkenalkan saya Didi Norbidaya binti Yassin. Saya join QM pada Januari 2023. Okay. So, saya pun sama dengan tuan-puan masih belajar di dalam quantum metal ni dan apa yang ilmu saya ada, saya cuba sampaikan sebaik mungkin lah. So, kelas kita malam ni tak stres sangat. Kita just santai-santai sahaja. Kalau ada nak tanya apa-apa kat saya, boleh open mic ataupun boleh ni lah boleh chat dekat ruangan chat Okay, saya perkenalkan diri saya dulu lah ya. Saya berumur 39 tahun dan kalau ikutkan QM ni adalah part time saya lah. Saya bekerja. Jadi kalau siang saya sebagai jurutera dan malam saya sebagai konsultan di QM. Okey. So, saya tinggal di Nilai. Siapa-siapa yang nak berjumpa saya, nak tanya apa-apa pun boleh lah. Boleh siapa-siapa yang berdekatan dengan saya, boleh je roger saya. Okey, so saya share screen. Okey, ini adalah intipati kelas kita pada malam ini, iaitu apa yang kita nak cover dalam kelas kita malam ni. Okey, antaranya kita nak tengok how to recover spread, nak tengok GSA, adakah masih rugi ataupun dah untung. Lepas tu kita nak tengok GCA, macam mana nak tengok keuntungan di dalam GCA yang kita selamatkan belanja hangus kita tu. Okey, lepas tu kita fokus juga kepada produk di GAE, nak tengok macam mana GAE membuat kenaikan dan keuntungan. Okey. So seterusnya, of course bila kita membeli emas, kita ada spread kan? Okay. Okay. Of course bila kita membeli emas kita ada spread. Even kalau kita pergi beli di kedai emas pun spread dia lagi tinggi dan kedai emas dia tak cerita dekat kita berapa keuntungan yang diorang ambil. Tapi QM ni bagi saya dia jujur. Dia declare berapa spread yang dia ambil. Contohnya kalau kita nak fahamkan spread ni adalah keuntungan syarikat. Okay? Keuntungan yang syarikat ambil daripada kita. Bila kita membeli emas, syarikat akan ambil some portion untuk dia cover dia punya expenses lah, overhead dia punya company. Okay. So kalau kita beli di GSA, spread dia adalah sebanyak 7%. Okay. Di GAE 5, spread adalah 4% dan DJE 10 spread adalah 3%. So di antara ketiga-tiga ni, spread yang paling rendah dan yang paling menguntungkan kita adalah di GAE 10. Okay? Sebab tu bila emas membuat kenaikan, kita boleh tengok GAE 10 yang akan membuat keuntungan dulu. Okay? So GAE 5 dan GSA, you all kena tunggu sikit. Jadi the best di dalam QM adalah GAE 10. Okay. So di GSA, minimum saving yang kita perlu buat pembelian adalah RM10 di GSA. Okay. Dan di GCA minimumnya adalah RM150. Okay. Dan di GAE 5 dia by unit. Kalau di GAE kita membuat pembelian by unit. Kalau di GSA kita membuat pembelian by gram kan. Okay, so di GAE 5 kita satu unit bersamaan dengan 25 USD. Okay, so kalau kita convert ke dalam RM, tengok kepada exchange rate kita berapa untuk hari ini. So akan keluarlah harga di dalam RM. Iaitu lebih kurang dalam 116 macam tu lah.
Dan di GAE 10, satu unit bersamaan dengan 250 USD. You all perasan tak masa you all nak beli tu kan, QM dah appear dekat kita. 250 USD tambah dengan 78.75. So kita bayar untuk satu unit GAE 10 bersamaan dengan 328.75. Jangan risau, yang tu termasuk dengan management fee yang 3.5% setahun tu. Okey. Dan harga di dalam RM untuk JE10 lebih kurang dalam 1,500 lebih lah. Okey. Okey, so di akaun GSA kita tidak ada pembiayaan tawaruk murabahah. Okey, hanya ada di GAE sahaja. So kalau GAE you all beli one portion, 4 portion lagi QM akan bagi pembiayaan secara tawaruk murabahah kepada kita. Begitu juga untuk GAE 10. Sebab dia kembangkan kita punya keuntungan kepada 10 kali ganda. So kita hanya bayar one portion sahaja. 9/10 QM akan bagi pembiayaan kepada kita lah. Sebab tu kalau kita perasan, kita beli GAE ni, kita dapat pegang gram emas yang besar. Kalau ikutkan macam tak logik lah kan. Dengan contoh kalau you all bayar 1,500, kalau you all pergi beli kat kedai, berapa gram je you all dapat. Tapi di dalam QM, kalau kita beli dengan harga 1,500 tu, kita dapat dalam 30, dengan harga tengah tinggi sekarang, kita dapat dalam 36, 37 macam tu lah. Okay. So, okay. Dari segi profit rate, di GSA tidak dikenakan profit rate lah. Dia hanya kenakan dekat kita awal-awal 7% hari tu je. Lepas tu tak ada dah. Tetapi di akaun TCA, sebab dia berkonsepkan kepada macam dia bagi balik cash tu dekat kita. So macam kita buat pinjaman lah, macam pembiayaan macam tu. Macam konsep GCA ni kan macam dekat Arahnu. So kalau dekat Arahnu, kita pergi pajak kita punya barang kemas, Arahnu akan bagi dekat kita dalam 70% kan cash. So dia pegang kita punya barang kemas. Sama je dengan QM. Bila kita pajakkan kita punya emas tu, QM akan bagi dekat kita 85%. Means lagi tinggi daripada pajak kedai, pajak gadai di luar sana lah. Dan yuran pengurusan dia terlalu murah bagi saya, iaitu hanya 3.5% sahaja setahun. Compare kalau you all pergi ke Arahnu, dia kenakan dekat kita 12 ke 17%. Okay. So di GAE juga kita ada management fee, yuran pengurusan lah, bersamaan dengan 3.5% daripada 4/5 bahagian dia bagi portion dekat kita tu kan. Dia tak berdasarkan kepada 100%. Dia berdasarkan kepada pembiayaan tawaruk murabahah yang dia bagi kat kita sahaja. Okay. Sama juga di GAE 10, dia hanya kenakan 3.5% tu kepada 9 bahagian yang dia bagi kita pinjam tu. Okay. So dari segi kalau GSA pula, kita boleh jual, kita boleh beli, kita boleh pindahkan emas kepada pemegang kuantum metal yang lain. Lepas tu kita boleh redeem emas fizikal serendah 0.01 gram. Okay. Lepas tu kita boleh request convert to cash lah. Maksudnya kita gunakan daripada GSA ni, kita boleh convert kepada GCA. Okay, so yang manakala untuk JE5 profit rate ni kita ditolak semasa kita jual. Okay, so bila kita tengok akaun kita dah untung, so kita nak jual, profit rate di JAE kali 5 kita tak bayar siap-siap. Berbeza dengan JAE kali 10, bila you all beli satu unit, you all terus dikenakan management fee yang 3.5% tadi. Untuk setahun tu kita dah bayar siap-siap. Tetapi item tu adalah refundable. Maksudnya dia prorate, dia kira by hari. Tetapi berbeza dengan GA5, bila kita beli, kita hanya bayar
nilai emas sahaja. Kita tak bayar lagi management fee yang 3.5% yang saya tunjukkan tadi. Tetapi dia akan dikira bila kita nak jual. Ya, bila kita nak jual, QM akan kira semua dan apa yang kita dapat tu adalah bersih lah. Okey. Dan untuk JE5 macam saya cerita tadi, kita bayar profit rate ni untuk setahun bersamaan dengan 78.75 USD tu, kita dah bayar siap-siap untuk setahun. Tetapi kalau you all jual tak sampai setahun, contohnya daripada tarikh beli 20 hari you all tengok dah ada untung dan you all jual, so QM akan kirakan dekat kita hanya 20 hari sahaja. Okay. Dan baki tu dia akan refund. So kalau you all perasan, masa nak jual tu dia akan ada profit rate refund kan. Dia ada satu kolom sebelah tu dia ada tulis profit rate refund. Okey, yang tu lah yang di refund dekat kita yang kita dah bayar siap-siap setahun tu. Okey, ini adalah basic di dalam account quantum metal yang kita gunakan lah di ketiga-tiga account tu. Okey. So ni yang saya cakap tadi, apakah itu spread? Spread adalah keuntungan yang syarikat ambil lah. Okey. Okey. So macam mana kita nak recover spread ni? Okey. Bila kita nak recover spread, okey. Kita tengok dalam apps QM Gold, dia ada sell price. Okey, sell price ni kalau kita tengok MYR 316.61 ni adalah nilai yang dah dimasukkan dengan spread 7% tadi. Okay. So, kalau buy price ni, ini adalah harga lantai. Harga lantai di dalam RM lah. Okay. So, kalau kita tengok kalau kita buka kita punya apps QM Gold tu, dia ada dua option. JE5, JE10 dan JE5. So, kalau kita tengok di JE10, sell price dengan buy price, sell price dia adalah berbeza dengan GAE5. So kalau siapa yang ada phone bolehlah buka sambil-sambil tengok apa yang saya tunjukkan ni. Kita boleh tengok dia harga dia memang berbeza antara JE10 dengan JE5. Sebab apa? Sebab dia perbezaan di antara spread tadi. JE10 spread dia adalah 3% dan JE5 adalah 4%. Okay. So kalau kita tengok yang dan QM price ni adalah harga LME lah. Okay. Okay. So macam mana kita nak tahu bila kita beli GSA? Bila kita beli di GSA, QM price ni macam saya cakap, QM price adalah harga LME, harga lantai. Okay. Harga lantai ni di semua mana-mana syarikat yang jual emas sama. Okay. Yang membezakan adalah nilai spread sahaja. Okay. Semua kedai emas dia orang akan refer kepada harga yang sama. Okay. So, bila kita tengok, bila kita beli GSA, formula dia adalah QM price kita tambahkan dengan nilai spread iaitu 7% tadi. Contoh sekarang bila kita tengok 62.674, kita tambahkan dengan 7% bersamaan dengan 67.06 USD. So kalau you all nak tahu dalam RM, you all convert lah kepada exchange rate daripada USD kepada RM. Okay. So kalau kita beli JE5, formula dia adalah harga lantai, harga emas, harga LME 62.67 tambahkan dengan 4%. Jadi harga di JAE5 adalah 65.18. Okay. Okay, so katalah you all target you all nak untung 2%. Okay. Bila kita beli JAE, kita kata nak untung cukuplah 2%. Okey. So kalau you all 62.67 tambahkan dengan 4% spread tu, 65, kita dapat 65.18 kan? Okey. So bila harga emas cecah kepada harga ni sebenarnya kita belum untung lagi. Kita hanya baru dapat kita punya modal. Okey. Jadi kalau you all nak tunggu lebih lagi dari, contoh nak tunggu dapat 2% lah untung. So you all kena jual emas yang you all beli pada LME 62.674 tadi, 66.43 baru you all boleh jual untuk dapatkan 2% yang you all target tadi. Okay, dan untuk JE10,
kalau kita nak beli JE10, dia akan ditambahkan dengan spread iaitu 3%. So 62.67 kita tambahlah dengan 3% tadi bersamaan dengan 64.55 USD. Okay. So you all perasan tak antara ketiga-tiga ni emas bila kita beli JAE10 kita untung paling cepat kan. Maksudnya kita dah break even paling awal adalah di JE10. Sebab kalau di JSA kita kena tunggu emas cecah 67.06. Okay. Kalau di JE5 kita kena tunggu dia cecah 65.18. Okay. Kalau di JE10 64.55 kita dah break even. Maksudnya kita selepas itu kita dah mula jana untung. Okay. So kalau emas membuat kenaikan di antara ketiga-tiga ni, JAE10 yang you all boleh tuai dulu. Okay. So katalah you all target nak dapatkan 2% je. Okay. So bila emas naik kepada 65.8 USD, you all dah untung sebanyak 2%. Okay. Jadi kalau untuk 2%, kalau JAE samaan dengan 20% lah kan. Okey, seterusnya kita pergi mendalam lagi, kita tengok di akaun GSA. Macam mana sebenarnya kita nak tengok akaun kita ni dah untung ke belum? Orang duk cakap emas naik kan? Tapi macam mana nak tengok untung ke rugi lagi? Okey, jom kita tengok. Macam mana kita nak tengok akaun GSA kita dah untung ke belum? So sambil-sambil siapa yang masuk kelas saya malam ni boleh buka akaun QM masing-masing lah. Sambil-sambil kita boleh tengok kan. Kita boleh belajar terus dekat kita punya apps. Dekat kita punya akaun lah. Okay. So macam mana nak tengok GSA kita dah untung ke belum? You all kena tengok your average cost mesti lebih tinggi dari current QM price. Okay. So tengok dalam akaun masing-masing. Bila nilai dekat sini. Okay, jap. Kalau kita loss, maksudnya bila nilai di your average cost tinggi dari QM price, current QM price, maksudnya ini harga lantai ni. 291.35. Maksudnya account you all masih belum untung. Okay. Macam mana kita nak tahu average cost ni? Average cost ni dia harga purata emas yang kita beli. Contoh, kalau sebelum-sebelum ni you all buat pembelian banyak kali kan, beli pada harga yang berbeza, jadi dia akan kirakan secara purata dan dia akan keluar satu harga. Contoh macam ni, kita sekarang ada 8.6 gram, jadi mungkin kita beli banyak kali ni. Kita beli banyak kali, so dia akan puratakan. Harga kita tu dapatlah your average cost. Jadi sekiranya dia lebih tinggi daripada current QM price, maksudnya harga lantai semasa, maksudnya akaun kita tu masih belum untung. Jadi boleh tengok akaun masing-masing. Kalau belum untung, jangan jual lagi lah. Okay. So, bila kita nak tengok dia dah untung sebenarnya? Kalau kita nak tengok dia dah untung ke belum, you all tengok bila average cost kita ni lebih rendah daripada current QM price. Okay. So, dalam masa sama, saya juga cuba buka saya punya account. Kita tengok account masing-masing. Boleh kita belajar sama-sama lah. Okay, sekejap saya buka saya punya account. Okay, sekarang saya punya dalam average cost saya baru 319. Tapi LME 306.04. So, JSA saya pun tak untung lagi. Walaupun emas tengah tinggi sekarang kan. So, kita kena tunggu lebih sikit kalau di JSA ni. Okay. Siapa-siapa yang nak interrupt saya boleh Okay, so dekat sini kita boleh tengok lah testimoni GSA. Kita tengok masa emas membuat kenaikan ni, kita boleh tengok dia dengan waktu yang berbeza, tarikh yang berbeza, iaitu dengan gram emas yang sama. Contoh masa ni 14 Oktober, value emas dia hanya 40
RM40,879 kan. Tetapi bila emas terus membuat kenaikan pada 20 Oktober, maksudnya 4 hari daripada yang kita compare ni, 6 hari daripada yang kita compare ni, dia dah berubah kepada 42,293. Maksudnya dia walaupun gram emas yang sama tetapi value tu akan berubah bila emas membuat kenaikan. Okey. So kita boleh tengok dia untung bersih sebanyak 1414 bersamaan dengan 3.5% dalam masa 6 hari je. Tu yang bestnya bila kita menyimpan ni. Okay, bila emas naik semua orang excited nak tengok untung ke belum. Okay. So tahniahlah kepada siapa-siapa yang dah ambil profit lah daripada simpanan masing-masing. Okay, so seterusnya kita ke akaun kedua di QM iaitu GCA. Gold Convert Account. Macam mana kita nak tahu akaun kita tu dah untung ke belum? Okay. Tengok cara kita nak kira untung rugi ni. Kita tengok bila kita masuk kepada akaun GCA, apa-apa yang kita buat GCA, segala emas yang kita buat GCA akan berada di dalam holding inventory. So, jangan confuse dia tak akan berada di dalam GSA. GSA tu adalah pegangan emas kekal kita. Maksudnya bukan emas yang kita pajak lah. Tapi kalau emas yang kita pajak, dia akan berada di dalam holding inventory. Okay. Jangan pergi cari GCA pula. Memang kita akan jumpa kolom GCA dalam akaun kita tapi kosong kan. Ramai sangat tim saya yang confuse. Kenapa akaun GCA saya kosong? Sebenarnya bila kita buat GCA, dia akan singgah sekejap je di dalam kolom GCA tu. Lepas tu dia akan kumpul di dalam holding inventory. So you all boleh tengok di dalam holding inventory. Semua transaksi yang you all buat pajakan semua berada di dalam holding inventory. So macam mana kita nak tahu? Kita tengok kita punya transaksi. Mana-mana transaksi yang kita ada tu, kita tengok mana yang dah untung. Okay. So, macam mana kita nak tahu untung ke rugi? First, kita kena tengok net gain or loss bahagi dengan down payment value. Okay. Dia mesti lebih dari 0.07. Okay. Sebab apa? Lebih dari 0.07. Sebab kita buat GCA kan spread dia 7%. So maksudnya mesti lebih dari value 0.07. Bila dia lebih maksudnya dia dah cover spread yang kita bayar 7% tu. Okay, so kita tengok sekarang contoh dia. Contoh yang gambar yang saya appear ni, net gain dia hanya RM915.45. Dan bila kita bahagikan dengan down payment value, RM21,978.02 tu, dia bersamaan dengan 0.04. Bila bersamaan dengan 0.04, maksudnya akaun kita tu belum untung kan? So kita just tunggu je. Macam yang kita belajar lah untuk GCA dan untuk GSA dia adalah untuk long term. You all jangan risau walaupun you all belum untung, jangan risau, just tunggu je. Okay. Seterusnya macam kita tengok yang mana dah untung. Okay. So you all boleh tengok dalam akaun you all tu sebab kalau you all banyak transaksi, you all boleh tengok lah akaun mana yang dah untung so boleh kira. Okay. Okay. So kita tengok contoh yang dah untung. Bila kita tengok contoh yang dah untung ni, net gain bahagi dengan down payment value, dia mesti lebih tinggi dari 0.07 kan. So contoh sekarang 59.72 kita bahagikan dengan 769.23 bersamaan dengan 0.078. So dah untung lah. Okey. Jadi kita tengok dah untung. So kita boleh jual. Tapi macam mana kita nak tengok berapa sebenarnya kita dah untung? Okey. Yang ni kita kena rajin lah sikit buat kira-kira tu kita kena rajin sikit. Dan saya ada buat satu formula.
Okay, saya ada buat. Kalau you all, nanti saya akan share dalam group nanti. Saya akan bagi dekat Dila Najmi untuk share. Satu Excel yang saya buat. Kalau boleh sekejap saya share kan. Kejap ya. Okay, tak apa, nanti saya share nanti. Nanti saya akan tunjukkan. Macam mana kita nak tahu kita dah untung berapa ringgit. Okey, setengah orang dia tak cukup bagi dia. Oh, dah tahu untung tapi berapa yang untungnya. Okey. So, saya come out dengan satu Excel yang you all boleh gunakan Excel tu untuk pantau you all punya untung nanti. Okey. So, seterusnya kita belajar tengok keuntungan di GAE lah. Okey. Ada ke yang login akaun masing-masing? Boleh tengoklah akaun masing-masing Okey, macam mana kita nak tahu keuntungan GAE 5X? Okey. Bila kita membeli GAE, of course kita nak tahu berapa kita untung. So, formula dia adalah net cash out tolak payment amount dia bersamaan dengan profit yang kita dapat. Okay. Contoh kalau you all pergi tengok dekat account you all tu, bila kita nak jual, bila kita klik, bila kita tengok net cash out kita dah lebih tinggi dari initial investment, so kita dah tahu, okay, oh dah untung. So kalau kita beli JA5, dia bersamaan dengan 25 USD kan. Bila kita tengok kepada apa yang kolom sebelah dia tu, tiba-tiba tak ingat pula dah. Sekejap saya tengok, saya buka akaun saya sekejap. JE list. Okey. Bila kita pergi ke JE, kita tekan list, kita pergi kepada net cash out. Net cash out tu dia mesti lebih tinggi daripada initial investment. Okay, so initial investment untuk JE5 adalah 25 USD. Jadi kalau you all tengok dia dah nilai di net cash out tu dah lebih dari 25, maksudnya account you all dah untung. Okay. Tetapi kita nak tahu dalam RM kita untung berapa sebenarnya kan. Okay, so you all try lah jual. Nanti ambil dekat action, klik termination. Bila kita klik termination, sistem akan tunjukkan dekat kita, sistem akan tanya kita nak terminate berapa. Okay. Bila contoh dalam satu transaksi, kita ada 5 unit tapi kalau kita nak terminate 1 unit dulu pun boleh. Okay. So daripada 5 unit tadi, you all nak terminate 1 unit, so you all just masukkan unit 1 sahaja. Okay. So bila masukkan unit 1, tekan confirm, QM akan appearkan dekat sini harga yang kita akan dapat. Yang warna purple ni. Yang ni adalah harga yang kita akan dapat di dalam RM. Maksudnya yang tu dah untung bersih lah. Okay. So macam mana kita nak tahu? Dan sebelum tu kita kena pergi tengok dulu modal kita berapa. Payment amount dia berapa. Contoh macam saya tunjuk ni, payment amount masa modal yang kita bayar awal-awal hari tu adalah 553.38. Ini adalah modal asal. So kita tolak, so, kalau kita jual, kita dapat 801.86. Jadi, 801.86 tolaklah dengan 553.38. So, kita dapat 248.48 bersamaan dengan 44.9%. Jadi, kita dah untung sebanyak 44%. Banyak kan? Jadi, kita sendiri yang decide. Kalau kita dah rasa macam, oh, dah puas hati dengan yang keuntungan yang kita dapat, so kita jual lah. Kita sendiri je yang decide akaun kita. Tak ada dipengaruhi oleh mana-mana orang Dan the bestnya di QM ni juga, di akaun GAE kita tak ada masa pun nak tunggu akaun matang ke apa tu, tak ada.
Kalau you all rasa dah berpuas hati, dah okay dengan keuntungan yang you all dapat tu, you all just jual je. Okay. So, itulah cara dia macam mana kita nak kira. Okay, macam mana nak dapat dalam persen ni? Macam mana nak dapat dalam 44.9% ni? Okay. So, you all ambil yang payment you all akan terima 801.86, bahagikan dengan modal, kalikan dengan 100. So, akan keluarlah 44.9. Okay. Jangan mana yang belum untung jangan jual lagi. Jangan risau. You all just tinggal je. Nanti emas terus membuat kenaikan, akaun kita tu akan untung. Saya pun ada lagi banyak lagi yang saya beli pada bulan 2. Saya terlepas nak jual. So kali ni pun dia untung lagi dan maksudnya you all jangan risau. Walaupun akaun tu macam you all kata, tak untung lagi lah, beli pada harga tinggi lah. Jangan risau. Just tunggu je. Sifat emas kan dia akan terus menaik. Jadi dia akan, kok mana pun dia akan untung. Okey. So ni kita tengok satu method lagi yang saya cakap tadi kan. Modal DJA5 adalah bersamaan dengan 28 USD. So bila emas membuat kenaikan dari harga yang kita beli, contoh dia dah generate sehingga 28.75. Okay, so kita tengok dah untung dah sebenarnya. Okay. So cara kira dia adalah macam yang saya tunjukkan ni lah. Tapi bagi saya lebih prefer kepada cara yang ke atas ni. Sebab kita kan dekat Malaysia. So kita banyak base kan kepada RM. Okay. So seterusnya macam mana kita nak tahu akaun kita belum untung. Macam saya cakap tadi, sekiranya amount di dalam net cash out lebih rendah daripada initial investment, maksudnya akaun kita belum untung. Okay. Okay, so kalau perasan yang saya tunjuk ni, yang atas ni adalah JE10 sebab dia bersamaan dengan 250 USD. Yang 25 USD tu adalah JE5. Jadi kalau dia 125 ni, maksudnya dia berapa unit kat sini? Dia ada 5 unit kan? Kalau 25 kali 5 keluar 125 kan? Jadi kat sini ni, dia beli 5 unit dalam satu transaksi. Okay? Okay, bila dia beli 5 unit dalam satu transaksi, masa harga kita capture pada 28.9 ni, masa ni emas tak tinggi lagi lah. Masa dia beli, ni adalah tarikh dia beli sebenarnya. Ni adalah tarikh dia beli. Tapi masa kita capture harga ni, maksudnya akaun dia ni belum untung. Belum untung, maksudnya dia baru 95.5. Jadi tak untung lagi. Dan you all perasan tak, profit rate refund dekat JE5 dia negatif. Sebab apa? Sebab di JE5 kita tak bayar management fee. Yuran pengurusan yang 3.5% setahun tu kita tak bayar siap-siap. Berbeza dengan JE10, kita dah bayar siap-siap untuk setahun kan? 78.75. Tahu tak? Jadi, bila kita dah bayar untuk setahun, kalau kita nak jual, tak cukup setahun, baki tu dia akan refund dekat kita. Okay? Okay, so seterusnya kita tengok kepada JE10. Okay, bila kita tengok kepada JE10, cara kita nak tengok akaun JE10 kita, mula-mula kita kena tengok modal kita dulu. Okay. Macam mana nak tengok modal? Sama ada you all tekan reference ID yang tulisan warna oren tu kan dalam kita punya account tu. Kita boleh tengok dekat sini modal asal kita. Dekat sini semua maklumat transaksi kita ada. Tarikh kita beli, modal berapa yang kita keluarkan. Semua kita boleh tengok dekat situ. Okay. Macam ni kita boleh tengok bila kita tekan ni reference ID ni kita boleh tengok payment amount. Okey, berapa yang kita bayar modal asal kita. Okey. Lepas tu bila kita tengok
kolom net cash out tu lebih tinggi dari 250 sebab JE10 dia bersamaan dengan 250 USD. So bila net cash out lebih tinggi dari 250 maksudnya kita dah boleh untung. So kita dah boleh terminate. Tapi saya suka tekankan tim saya tengok dulu modal berapa sebab ada juga keadaan di mana walaupun di net cash out tu dah tinggi sebenarnya you all belum untung lagi dari segi duit. Kalau dari segi harga emas, you all dah untung. Tapi kalau dari segi tukaran kepada RM, you all tak untung lagi. Sebab bila kita beli emas, kan dia relate kan kepada USD. Jadi kita kena tengok juga currency USD punya rate tu. Sebab tu saya suka ingatkan sebelum you all terminate account you all check dulu modal berapa. Okay. Jadi bila kita tengok okay dah untung ni so kita nak terminate so kita just tekan termination. Bila kita tekan termination, sistem akan tanya kita nak terminate berapa unit. Jadi kita masukkanlah berapa unit yang kita nak terminate dan sistem akan appear dekat kita berapa amount yang akan terima. Amount yang kita terima ni adalah nilai bersih. Dia dah tolak siap-siap dah semua. Okey. So macam sekarang saya terima, kalau saya nak terminate ni, saya terima 15,908.62. Okey. So macam mana kita nak tahu? Kita tolaklah dengan modal kita. Modal kita sebanyak 15,290 kan? 290. Jadi kita boleh kira lah. Okay. So, okay. Yang cara senang kita nak tengok adalah you all pergi tengok kepada GAE, pergi tengok list. You all boleh tengok dulu dekat sini. Net cash out ni mesti lebih tinggi dari initial investment. So, bila net cash out ni sekarang kita tengok rendah kan? Rendah dari 250. Dah jelas-jelas dah akaun kita ni belum untung. Okay. Jadi kalaulah you all rasa macam nak kira jugalah berapa. Okay. First macam mana kita nak kira? Kita net cash out kita ni tambah dengan profit rate tolak dengan initial investment tambah profit rate. Yang ni kena guna calculator sikit lah. Okay. So 229.46 tambah dengan 74.43 USD. Sebab apa? Sebab kalau you all jual sekarang, inilah amount yang dia akan refund dekat you all. Okay. Kita tolakkan dengan modal asal kita. Modal asal kita, kalau you all perasan masa you all bayar GAE 10 tu, you all dah bayar Semua kita macam ada gangguan teknikal sikit daripada Puan Didi Nur Bidayah. Sebentar. Sebab mungkin connectionnya kurang stabil ke. Jadi kita tunggu sebentar. Yang masih bersama kita kerana masih stay. Jadi kita ada gangguan teknikal sikit daripada Puan Bidayah di
dengan menyelesaikan masalah tersebut lah. Jadi terima kasih kepada semua yang datang lah pada ni. Jadi saya nak buat iklan sikit boleh? Sebab tengah ada masalah teknikal ni. Jadi saya nak iklankan sikit untuk ada masuk kelas pada malam ni. Jadi kalau tak cukup dengan ilmu-ilmu yang di dalam kelas Zoom, mungkin anda dah join dah. Jadi bolehlah ke kelas fizikal kami di office yang berlocated di IUI Conizion Putrajaya. Minggu kita orang akan adakan BOP Physical Siri Office. Jadi boleh daftar dengan kita punya ni lah, uh, kita punya tim TGC untuk office, dan juga tak lupa juga kalau macam sebelum tu, saya takut saya cakap seorang-seorang pula. Kalau Puan Azdin, suara maaf oh okey, sorry. Okey, sorry mungkin line tak stable sikit sebab apa, hari tengah dia ada hujan sikit, jadi masalah sikit. Jadi saya akan type je lah. Saya akan type di ruang. Najmi, sorry semua. Okay, Puan Didi Nur Bidayah sudah kembali. Jadi boleh setting dulu Okay. untuk Saya rasa slide. tempat saya ni line tak elok lah malam ni. Ya, saya rasa saya pun sama ni. Sebab kata dia orang line putus-putus. Oh, tak dengar ya tadi masa Ah, saya share. Masa Puan share, saya dengar okey, tak ada masalah. Mungkin ada yang dalam ni dia orang kurang dengar sebab putus-putus. Jadi saya rasa tak semualah, mungkin Oh, share oh. okey, ada yang okey je. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dengan connection, boleh log out dan log in balik lah, masuk ke dalam kita punya kelas. InsyaAllah kita boleh tu, dia kena masuk keluar balik. Mm-mm. Jadi hmm. Saya pun dah terputus dah tadi. Okey. Oh, ambil Okey. So, masa. so kita boleh mula. Sorry semua. Banyak Boleh. pula lah dugaan malam ni Putus Okey. dari tadi. Puan okey je dari awal. Okey, alright. Maaf. Uh-uh. Okey. Uh, Najmi, saya tak boleh nak sharing screen lah. Host Mm-mm. disable participant share screen Oh, ni. Sekejap saya jadikan Puan sebagai co-host balik. Okey, boleh tak? Sekejap. Sekejap Saya try. Boleh. Okay. So, nampak ke saya punya screen? Dia tengah loading. Tengah loading Okey, dah. Muka surat 8 ni. Mm-mm. Okay. So, tadi kita dekat JE10 kan? Okey. Betul. Terima kasih semua. Okay. Banyak dugaan nak belajar ni. Tak apa. Kita belajar ni, kita dapat something tau. Dan orang yang menuntut ilmu ni dia apa pahala dia dapat berterusan ni. Okay. Amin. Okay. So macam saya tunjukkan tadilah macam mana kita nak tengok GE kita dah untung ke belum. Key dia yang pertama adalah net cash out ni kita kena tengok. Dekat net cash out ni kita mesti lebih tinggi dari initial investment. So macam mana you all nak tahu? Okay.
cara yang maksudnya secara teknikal sikit lah untuk you all. Bila nanti tim you all mesti akan tanya kan, oh macam mana saya nak kira ni ya. So dekat sini kita boleh belajar. Okay, first kita kena kirakan net cash out tambah profit rate refund. Okay, so sekarang net cash out kita adalah 275.77. Yang ni yang dah gain ni sebab dia dah tinggi daripada initial investment Okay, jadi net cash out tambah dengan profit rate refund, jadi 275.77 tambah dengan 74 USD, tolak dengan 250 modal kita untuk gold sahaja, tambah dengan 78.75, iaitu profit rate yang dikenakan dekat kita, siap-siap dah kita bayar untuk setahun untuk JE10. Jadi kalau you all tengok ni, kita dapat 349.77 tolak dengan 328.75 USD. So kita dah untung dekat sini sebanyak 21.02 USD. Okey, berapa pula dalam RM? Dalam USD je kan? Kita dekat Malaysia, so kita nak tahulah dalam RM berapa. So you all tengok kepada exchange rate. Dalam website QM tu dia dah letak siap-siap dah dekat kita. Exchange rate dia tu kan berubah, everyday berubah. Jadi you all tengok. Okay, katalah let's say masa tu harga USD bersamaan dengan RM4.70. 1 USD bersamaan dengan RM4.70. So you all kali je lah 21.02 USD kali dengan 4.7. So untung bersih yang you all dapat adalah 98.79. Ini cara nak kira keuntungan di JAE10. Okey, so seterusnya. Okey, macam mana dengan GAE yang kita beli lebih dari satu unit? Dalam satu transaksi kita beli banyak kan? Contoh baru ni siapa yang nak masih berlangsung yang cabutan bertuah yang Dr. Wida buat tu kan, pembelian 3 unit ke atas tu. So katalah masa tu you all beli 2 unit, satu resip. Okay, 1 unit bersamaan dengan 500 USD kan. Jadi bila kita beli 2 unit, jadi 250 kali dengan 2, keluarlah dekat sini 500 USD. Okay. So, bila emas naik, you all tengok dekat net gain ni. Kat sini dah ada 771. Dah untung ni. Okey. Dan management fee refund ni, dia akan kirakan untuk 2 unit ni. Bila kita dah beli 2 unit kan, kita bayar siap-siap untuk 2 unit. Tu yang dia keluar 132.04. Maksudnya, yang ni yang dia akan refund dekat kita. Okey. Puan, ada soalan daripada dekat chat lah, dia tanya 78.75 USD tu kira dari mana? Itu adalah Itu adalah 3.5% daripada pembiayaan yang QM bagi dekat kita. 9/10 tu. Jadi okey. 3.5% kali dengan 2250 lah. Kalau you all perasan, 1 unit bersamaan dengan 250 USD kan? Jadi, kalau kita beli 1 unit, 9/10 QM akan bagi. So, cuba you all kira. 250 kali dengan 9 keluar berapa? 250 kali 9 bersamaan dengan 2250. So, kalikanlah dengan 3.5%, keluarlah 78.75. Itulah yang kita bayar siap-siap untuk setahun tu. Okey? Jawab Okey. So, ni yang sistem lama lah ni. Kalau kita tengok, kalau sistem baru dia tak appear macam ni. Dia lain sikit dia punya ni. Okey. So, kita boleh tengok dekat net cash out tambah fee refund 771.76 tambah dengan 132.04 bersamaan dengan 903.8. So, initial investment tambah fee, kan kita beli 2 unit tadi kan. 2 unit bersamaan dengan 500 tambah dengan 78.75 kali dengan 2 unit. Okey. Dia keluarlah 657.5. Jadi bila kita nak tahu untung ni,
903.8 tadi tolakkan dengan modal asal kita bersamaan dengan 657.5. Jadi keluarlah 246.3. Okey, so nak tahu berapa persen kita untung, 246.3 ni kita bahagikan dengan modal kita 657.5. Ni modal asal kita ni. Kalikan dengan 100. So kita untung dekat sini bersamaan dengan 37.46%. So kalau you all rasa dah untung dengan dah dapat sebanyak ni, rasa macam dah berbaloi, you all klik lah action ni. Klik, pergi dekat action, klik termination. Okay. Okay. So kita boleh tengok musim-musim orang ramai-ramai menjual GAE10 ni macam memang banyak lah keluar testimoni. Okey, ni antara testimoni yang kita dapat lah daripada tim-tim TGC. Okey. Sekejap. Okey, so kita tengok yang ni dia untung, dia beli dengan modal 15,534 pada 2 bulan 10 dan dia jual dengan harga 17,172 pada 16 bulan 10. Dalam masa berapa hari ni? Dalam masa 14 hari, dia untung sebanyak 1,638. 10% dalam masa 14 hari. Banyak kan? 14 hari je. Okay. So yang ni kita tengok pula. Beli dengan modal 1549.4. Yang ni dia beli satu unit je ni. Okay. Pada 6 bulan 10, dia jual pada 1858.64 pada 17 bulan 10. Maksudnya berapa hari? 11 hari kan? So dia untung bersih 309.24. 20% dalam masa 11 hari. Okey. Kat mana kita nak dapat yang macam ni? Tak dapat kan dekat platform lain. Dekat Quantum Metal ni kita dapat. Okey. So ni kita tengok pula testimoni kita. Beli dengan modal 15,553 pada 4 bulan 10. Kita jual balik pada 18,805 pada tarikh 15 bulan 10. Jadi dalam tempoh 11 hari, dia untung 21% bersamaan dengan 3,252. Itulah. So siapa yang tahniah kepada semua yang dah nampak peluang di dalam QM, yang terus buat, yang terus ambil peluang yang kita ada. Okey. So kita cerita untung je. Walaupun kita duk cerita untung, kita masih ada risiko rugi sebenarnya. Okay. Kalau you all tengok akaun you all masih rugi, nasihat saya jangan jual. Just keep sahaja. Tunggu je, jangan jual. Sebab tu kita kembali kepada konsep asal kita beli JE10. Bila kita beli JE10, kita tak boleh guna duit emergency sebenarnya. Kalau kita guna duit emergency, sebab tu kita jadi kalut nak jual tau. Sebab kita macam duit ni kita nak pakai, duit ni kita nak pakai. Yang tu yang kita tak nak sebenarnya. Cuba memang kena elakkan. Sebenarnya kalau you all nak beli JA ni, you all kena beli duit simpanan you all. Memang duit tu memang you all tak kisah pun tinggal dalam QM ni. Tinggal dalam unit JAE ni, you all tak kisah pun. Jadi yang tu sebenarnya tujuan kita beli JAE. Kita just tinggal je. So kalaulah akaun kita belum untung tapi kita nak jual juga, QM ni dia akan bagi warning dekat kita. Dia akan bagi warning, kalau perasan dia akan keluar tulisan merah kat bawah tu, dia kata warning, you are terminate at loss position. Dia dah cakap siap-siap dah kat kita. Awak sekarang rugi lagi kalau awak terminate. Tapi kalau kita terpaksa, contoh nak kena guna duit juga, kita still boleh jual. Cuma kita tak untung lah. Jadi dah berlawanan lah dengan konsep asal kita. Kita nak dalam QM ni, kita nak untung. Tapi kalau you all jual dalam tempoh rugi, you all rugilah. So nak rugi, kalau anda tak sabar mahu terminate akaun belum untung, memang confirm you all rugi. Tapi kalau you all nak untung, you all kena sabar. Tunggu harga emas naik. Walaupun you all beli harga masa tengah tinggi. So, kita dalam bidang emas ni, kita tak tahu pun emas tu nak turun ke, nak naik ke. Tapi katalah kita terbeli pada harga yang tinggi. Lepas tu dia drop kan. Harga drop je terus.
Macam sama juga yang saya alami, harga terus drop. Tapi you all jangan kalut, jangan risau, just tinggal je. Tengok, tak payah tengok pun tak apa yang belum untung tu lagi. Tinggal je nanti kalau emas dah membuat kenaikan, you all tengok balik. Oh dah naik, dah untung. Masa tu baru you all jual. Okay? So, itu je dari saya. Moga bermanfaat lah. So, saya mohon maaf kalau ada saya tersilap kata ke semasa sharing saya ni Jadi saya lastly saya memang ucapkan terima kasih lah kepada dealer Uni. Sebelum saya guna slide dia ni saya dah PM dia. Saya cakap saya nak guna slide dia. So dia dah benarkan, so saya minta saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada dia. Okay. So saya buka siapa-siapa yang nak bertanya soalan, kita santai-santai je, just tanya je apa yang you all kurang faham Okay, ada soalan yang bertanya kepada saya. Okay, kalau time harga murah, kita beli JE 10, lebih dari satu unit, spread kira macam mana? Spread ni dia tetap. You all beli di masa murah ke, masa mahal ke, dia tetap 3%. Okay, satu unit dia tetap dikenakan 3% untuk JAE 10. Untuk JAE 5, dia tetap dikenakan 4%. So, dia tak tengok harga tau spread ni. Spread ni dia tetap Yang berbeza adalah harga emas. Okay. Boleh ke review net gain loss dalam mobile app? Saya jarang sikit guna apps sebab saya banyak guna website tau. Dalam apps ni dia dalam apps kita tak nampak semua. Sebab tu saya memang galakkan you all guna website. Sebenarnya orang takut nak guna website, dia takut web ni nak kena apa? Nak kena guna dekat laptop. Tak, bukan macam tu. Walaupun you all guna phone, you all boleh buka through web. Okey, ada ke soalan yang saya terlepas? Rasanya macam tak ada. Siapa-siapa yang nak buka mic pun boleh Okey semua. Jadi ada 50 orang ni. Boleh tentang macam mana nak apa. Apa-apalah yang berkenaan dengan JAE anda. Apa dia belum untung ke kan? Jadi boleh tanya. Kita open untuk soalan. Boleh? Boleh ke Yes, slide? oh, boleh, tak ada masalah. Kena ni lah, kena minta kebenaran Puan kan sebab slide dia. Oh, Tapi saya lupa Najmi. Saya nak share yang tu tadi. Saya nak share yang sheet yang saya buat untuk GCA. Sekejap okey, boleh boleh boleh. Sambil-sambil tu kita Ha, ni ha. lah. Kita Sambil-sambil tu siapa yang nak bertanya bolehlah bertanya. Saya jawab je. hmm, Okey. Sekejap saya tengah buka. Yang ni pun nanti saya akan bagi dalam grup. Saya bagi kat Najmi. Najmi boleh blast lah nanti. boleh boleh, tak ada masalah. Okay, sebab saya jenis orang yang detail juga. Macam kalau kita tengok just formula macam tu, memang kita nampak kita untung, tapi kita tak tahu untung berapa kan. Jadi saya createkan satu formula untuk kita tengok. Okay, jap. Saya share. Okay. Okay, nampak ke Excel saya? Nampak Boleh. kan? Ha ah. Hmm. Okey, ni saya ambil tarikh transaksi saya pada 5/10/2023. Masa tu saya convert gram emas saya adalah 1.86. Okey. So dekat Excel ni kita hanya key in kita punya maklumat je. You all boleh tengok semua maklumat ni dalam you all punya holding inventory. Just tekan view transaksi mana yang you all nak tengok. So kalau you all tengok down payment value berapa. Semua kita boleh tengok lah dalam kita punya
transaksi tu. Okay. So, jom saya tunjukkan sikit macam mana saya saya tengok maklumat saya sekejap Okay, kalau kita tengok dekat holding inventory tu, kita tekan view, akan keluar banyak-banyak transaksi kan? Kalau kita banyak transaksi lah. Okay, kalau kita tengok, saya ambil yang dah untung paling banyak lah sekarang ni. 300 ni. Saya dah untung 300. Okay. So, saya key in sekarang. Boleh tengok saya key in lah. Nanti you all boleh lah ambil sheet ni, ada contoh-contoh dia macam mana. Okay, total gram yang saya dapat adalah 18. Total gram yang saya dapat 18.61. Okay. First, kita kena dulu check modal asal kita berapa. Okay. Down payment value saya 5329.67. 53 67. Okay. So keluarlah dekat sini. Modal asal saya adalah 5703. 5703. So saya terima dekat bank. Saya dah terima yang 85% tu berapa? Saya dah terima sebanyak sekejap. Confuse pula. 18.6 kan? 18.61. Banyak sangat transaksi saya. Tak tahu yang mana dah ni. 311 ni. 370 ni. Saya dah terima dekat bank sebanyak semula-semula saya kira semula saya ambil pada transaksi saya pada 27/7. 27/7 saya dapat gram emas saya 24. Yang ni you all kena rajin sikit lah. Kena rajin key in sikit. 24. 24.75. Okay. Down payment value. Down payment value 7111.71. 7111.71. Okay. So, dekat sini, modal asal saya adalah 7,610. You perasan tak? Down payment value ni adalah yang ni selepas nilai marhum kita lah. Lepas kita dah tolak spread tu. Okey, sebab tu kita nak kena tahu modal asal kita berapa. Sebab kita nak lebih lagi. Nak lebih lagi daripada modal asal kita. Okey. So, yang saya terima dekat dah masuk dalam akaun saya adalah 6471.66. Okey, 6471.66 kan? Okey, so bila kita tengok net cash out ni, berapa kalau saya nak terminate? Kalau saya nak terminate, saya dapat berapa? Net cash out ni yang dia bagi dekat kita, yang baki 15% termasuk dengan untung tu. 1010.43. Okay. Cash out. Okay. So, sekarang walaupun saya dah tengok akaun saya tu macam dah banyak dah untung kan. Saya tak ikut formula tadi tapi saya terus key in dalam ni. Kita tengok macam dah untung dalam 300 lebih dekat gain tu. Sebenarnya dia tak untung lagi.
Dekat sini sebenarnya saya masih lagi negatif 127.44 daripada saya punya modal tadi. Ini adalah salah satu cara lah kalau you all nak pantau you all punya GCA. Okay. So, saya rasa tu je. Kalau you all nak tanya, bolehlah bertanya kepada saya. Saya cuba bantu yang seboleh mungkin. Okay. Nak tengok slide GSA, tengok untung dia menu utama tu. Okey, kalau nak tengok GSA, bila kita tekan home, kan ada kan dekat GSA tu, dia keluar, kalau kita tengok dekat GSA tu, kita tengok your average cost. Your average cost kita tu, kita kena tengok value kat situ berapa. Kita kena tengok bila kita tekan home dekat GSA, dia ada your average cost. Average cost kita ni mesti lebih rendah daripada harga LME. Harga gold yang ditulis gold MYR. Sekarang kalau kita tengok dalam website, harga LME adalah 305.51. Okay. Kalau dia lebih rendah daripada LME tu, maksudnya akaun kita dah untung. Tu je cara nak tengok GSA kita dah untung ke belum. Okay. Kalau dah jual nak tengok balik history boleh ke? Boleh. Kalau nak tengok history, kalau kita nak tengok GAE, kita just pergi dekat termination. Tekan GAE, pergi ke termination. Semua maklumat yang kita dah jual ada dalam tu. Okay, Excel tu Gray tak faham. Gray tak faham. Gray tu yang kita kena key in tau. Yang warna Gray tu adalah you all just tengok je nilai net cash out dalam you all punya account berapa. Just key in je dekat situ. Net cash out ni maksudnya yang QM akan bagi balik dekat kita baki 15% termasuk dengan keuntungan yang kita dapat. You all just key in je. Okay. Apa beza kita jual GSA dan convert ke GCA? Apa beza kita jual GSA dan convert ke GCA? Apa maksudnya Kita jual GSA dan convert ke GCA. Oh, saya kurang faham ni. Boleh ulang balik ke puan soalan puan ni? Okey. Berapa untung tu macam mana kira? GSA average cost tolak gold price. Tak, you all kena tengok GSA, your average cost mesti lebih rendah daripada harga LME. Tu cara dia nak tengok untung ke belum. Oh, berapa untung tu macam mana kira? Sekejap saya tengok dalam slide saya sekejap Kalau ada saya masukkan dalam ni. Kalau macam JSA tu kan bila kita beli, beli dia accumulate lah dia dalam account. Ya, dia Jadi kalau kita nak detect one by one punya transaction, saya rasa memang tak boleh lah kan. memang complicated sikit lah. Sebab hari Tapi ni kita beli RM10, esok kita beli RM50. Jadi macam mana kita nak detect kan? Tapi just kita ambil puratakan then baru dia ni lah dia bagi tahu kat situ kalau average cost tu lagi rendah kan. Sebab average cost tu mesti lebih rendah daripada harga LME. bagi Average cost tu, LME. yang tu adalah harga purata yang kita dapat. Contoh kita beli semalam harga tinggi. Contoh kita beli bulan lepas harga tinggi. So harga rendah kita beli lagi. Harga rendah lagi kita beli lagi. So sistem dia akan kirakan satu average harga. Dia akan keluarkan satu average harga dekat kita. Betul. Kalau kita banyak beli time murah, jadi tinggi lah kan. Kalau murah akan jadi kalau rendah. kita banyak beli time murah, maksudnya kalau emas tu membuat kenaikan, kita cepatlah untung. Betul. Macam tu.
Ada lagi ke soalan yang saya tak tertengok? Ada ke yang nak ingin bertanya lagi soalan ataupun nak tahu Hmm. lagi macam mana uh, ataupun inilah ataupun uh, GCA ke kita untuk GAE dia macam lagi senang faham daripada GCA sebenarnya. GCA dia complicated sikit kita nak kira. Ya Kita kena betul. rajin-rajin, key in. Hmm. Yang itulah complicated Ah, sikit GCA ni. Kalau macam bagi saya lah GCA saya pun ada selalu buat GCA juga. Hmm. Jadi saya pernah ni lah baru ni dalam 2 bulan macam tu je beli masa buat masa rendah harga then saya jual balik ada untung dan 100 macam tu then boleh jugalah buat buat keuntungan dari GCA ni ikut kenaikan harga emas lah. Hmm, hmm, Kalau hmm. kita masukkan akaun GSA ke GCA atau GAE potongan macam Sekejap tolong saya jelaskan tengok puan. soalan. Mana soalan dia ni? Kalau kita masukkan akaun GSA ke GCA atau JE, potongan macam mana? Okey, kalau emas kita memang dah ada di dalam akaun GSA, kalau kita nak beli, kita boleh pilih mode of bayaran daripada GSA lah. Tapi dia akan kenakan spread dekat kita. Ha. Contoh tadi kita beli dulu dekat GSA. So bila kita beli dekat GSA ada spread 7% dekat situ kan. Lepas tu kalau kita nak beli pula GAE daripada akaun GSA tadi yang kita dah letak dah duit dalam tu, dah beli dah gram emas dalam tu. So bila kita nak beli GAE, contoh nak beli GAE 5, akan dikenakan lagi spread sekali lagi 4% di atas akaun GAE 5 tadi. Macam itulah. Dia akan tolaklah gram emas kita tu. Dia akan kira harga berapa GAE plus dengan spread berapa. So dia akan kirakan berapa gram yang dia akan tolak daripada akaun GSA kita. Okey. 3 facilities cara kira berbeza. Ya, betul. Apa beza kita jual? Okey. Terima kasih Kak Liza tolong jawabkan. Saya kurang faham soalan ni tadi tu. Betul. Kalau kita jual GSA kita grammage kita tu terus habis. Tapi kalau kita buat GCA melalui request GC, contoh duit dah ada dalam GSA dan kita request GC lah sebab duit kan dah ada dalam GSA. So bila kita request GC, sistem akan bagi kat kita 91%. Okay. Bila dibagi kat kita 91% cash, tapi kita masih ada pegangan emas 100% lah dalam holding inventory. Dia akan simpan dalam holding inventory. Dia tak simpan dalam GSA dah. Okay. So, baik request GCA dulu sebelum keluarkan cash kan. Okay, contohnya dia ada dua cara. Contoh kalau you all tengok account you all dah untung So, you all nak jual dekat GSA tu. Tengok, oh GSA dah untung. So, nak jual. So, kalau you all terus jual, terus buat QM buy, maksudnya kita terus jual emas kita kepada quantum metal. So, kita dah tak ada gram emas tu. Okay? Bezanya kalau you all request GC, you all masih dapat cash. Masih dapat 91 cash, tapi gram emas you all masih ada di dalam holding inventory. So saya selalu suggestkan kepada tim saya, jangan jual terus. Kalau you all nak pakai duit, buat request GC. At least kalau you all dah ambil duit tu 91%, you all masih ada gram emas yang bernilai 100% tu tadi. Okey. So harap menjawablah ya. Okey. Siapa yang nak kontak saya, nak tanya apa-apa, boleh je kontak saya. Saya cuba bantu. Ni saya letakkan nombor telefon saya lah. 019 320
5537. Okey, ini nombor phone saya. Okey, jadi sesiapa yang ada soalan cara kira ke ataupun apa-apa ingin berhubung lebih lanjut dengan Puan Roger di nombor yang tertera lah yang ditulis tu. Jadi terima kasihlah kepada semua 45 kita. Jadi kita sudah menghampiri 10.30. InsyaAllah kita akan akhiri kelas kita lah pada hari ini. Saya minta untuk baca doa lah surah Wal-As. Okey, saya minta maaf kalau saya ada terkurang, ada tersalah kata ke. Saya mohon maaf dan saya juga mohon maaf atas kelas delay sikit tadi. Hari ni macam-macam hal dengan anak saya examnya, so terpaksa bagikan masa. Okey. Ya, dugaan sebagai kuasa benda Dan juga sebagai benda seorang biasa. ibu kan. Kita semua hanya. Tapi insya-Allah terima kasih atas apa semangat yang diberikan. Sentiasa ingin tetamu-tetamu kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Didi Nobidaya. Uh, Sama. jadi kelas ni diharapkan tu applykan lah dalam anda punya account dan share lah dengan kawan-kawan juga kan. Bila dah pandai ni bolehlah share dengan orang. Jadi lagi senang kita faham kan. Kan juga kalau macam siapa yang tak pernah beli GCA, tak pernah beli JAE, bolehlah try beli dulu. Bila dah beli baru uh, kita akan kira unit kita kan. Lagi semangat kita nak kira. Okey, jadi bermula. Itu nasihat saya lah. Jadi terima kasih semua. Kita akan akhiri kelas pada malam ini lagi di hari Isnin minggu depan untuk kelas Know Your Product. Okey, terima kasih semua. Uh, Puan Bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.